Hai, salam. Okey, kali ni kita masuk topik bab tingkatan 1 iaitu teorem Pythagoras untuk bab yang terakhir iaitu bab 13. Okey, bahagian ni kita akan belajar tentang apa yang dimaksudkan dengan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni satu teori sebenarnya datang daripada seorang ahli matematik bernama Pythagoras. Okey, jadi dia mencipta satu formula di mana segitiga ni dia merujuk kepada segitiga yang bersudut tegak. Okey, apa yang dinamakan sudut tegak? Sudut tegak ni adalah sudut 90. Sudut tegak ni bermaksud adalah sudut 90, iaitu dalam segitiga tu kalau kamu perasan, kalau dia ada bentuk macam ni, ini maksudnya 90. Jadi dekat sini ni adalah 90. Ini adalah sudut tegak. Jadi teorem Pythagoras ni hanya terpakai pada segitiga yang bersudut tegak sahaja. Okey. Lepas tu bahagian sisi yang terpanjang iaitu hipotenus ialah sisi yang terpanjang. Jadi C ni adalah hipotenus kita panggil, di mana ia adalah bertentangan dengan sudut tegak. Ni sudut tegak yang bertentangan dengan dia, bertentangan dengan sudut tegak 90. Sini adalah hipotenus. Jadi garisan ni dari sini ke bawah ni adalah hipotenus. Okey, dalam segitiga teorem Pythagoras ni, dia mencipta satu formula di mana kalaulah kita ada satu segitiga bentuk dia ada sudut tegak macam ni kan. Contohlah, gua ada macam ni. Okey, cikgu ada satu padang luas berbentuk segitiga di mana cikgu cucuk kayu dekat sini. A, cucuk B, cucuk C. Okey. Jadi panjang sini cikgu ada, contohlah cikgu sini cikgu letak berapa meter, sini cikgu ada ni. Tapi panjang sini ke sini berapa? Okey, jadi kalaulah contohlah kita tidak tahu panjang dia kat sini, kita boleh gunakan formula ni. Ni asas kepada teorem Pythagoras. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah asas dia di mana A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Apa maksud A kuasa 2 ni? Okey, maksud dia luas bahagian A ni, okey contohlah ni A. Kita ganti balik ni A, dijadikan A. Yang bawah ni dia jadikan C kan. Okay, minta maaf, ni dijadikan C. Cikgu ikut yang ni yang sebelah ni. Sini adalah B. Jadi A ni, dia kata A ni adalah kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Maksudnya luas A ni, luas semua ni, kalau cikgu buatkan dia jadi segi empat yang sama, panjang maksudnya panjang sini ke sini. Lepas tu contohlah panjang sini ke sini, contoh dia 5 cm. Jadi cikgu buat lagi sini, ujung sini 5 cm, 5 cm, 5 cm. Jadi luas semua ni, okey, dia bersamaan dengan luas bagi B dengan C. Kalau B dengan C ni, cikgu ada guli penuh dalam semua ni, guli yang penuh, cikgu campur kedua-dua ni, campur B dengan C ni, dia akan menghasilkan guli yang berada di A. Jadi yang A ni contoh cikgu ada 50. Okey, 50 guli, 50 A ni. Yang A dalam bahagian A ni ada 50 guli. Dekat B ni, contoh cikgu ada sini 40, sini 10. Jadi campur 40 dengan 10 menghasilkan guli yang ada di A. Sebab itulah formula dia di mana A kuasa 2, luas untuk A sama dengan luas B tambah dengan luas C. Jadi maksudnya dekat sini kalau kita buatkan satu segi empat, okey, di mana A ni, luas untuk A ni hasil tambah luas B dengan C. Okey. Daripada formula asal dia, kita ada A kuasa 2. Kat sini cikgu dah jadikan dia sebagai sini A, sini B, sini C kan. Okey. Di mana A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, minta maaf. Kita tengok balik. Okey. Ini yang asal dia kan. Okey, contohlah cikgu nak cari panjang A. A ni sebenarnya kalau dalam matematik, kuasa 2 kalau pindah pergi sana dia akan jadi macam ni.
A dia akan jadi kuasa 2 dia akan jadi punca kuasa 2 kalau pindah pergi sana. Jadi maksudnya dia jadi macam ni. Sebab itulah yang A ni formula dia. Contoh kita nak cari panjang A, punca kuasa semua di mana panjang B kuasa 2 kan dia, panjang C kita kuasa 2 kan dia. Okey, itu untuk cari A. Untuk cari B pula, untuk cari B, yang ni kuasa 2 tolak yang ni kuasa 2. Tapi semua tu adalah punca kuasa 2. Untuk cari C pula, B dengan C sama. Kalau kau perasan, B dengan C sama. Di mana yang hipotenus ni kuasa 2 tolak. Kalau nak cari C, yang ni tolak yang ni. A tolak B. Kalau nak cari C. Kalau nak cari B, A tolak C. Tengok nak cari B, A tolak C. Betul? Nak cari C, A tolak B. Maksudnya B dengan C ni dia tolak semua. A yang besar, hipotenus tolak yang dah diberi. Okey. Contoh cikgu ada soalan dekat sini. Okey. X ni kamu rasa yang paling panjang ke yang pendek biasa? Okey. Kita tengok Kalau yang dua ni pendek ni kita guna yang panjang tolak semua kan. Tapi yang sekarang X ni kamu rasa dia hipotenus ke bukan? Hipotenus ni dia mesti bertentangan dengan sudut 90. Ni sudut 90. Bertentangan dia. Jadi X ni adalah hipotenus. Jadi kita dah tahu X ni adalah hipotenus. Jadi untuk cari nilai X, X sama dengan, kita tahu hipotenus, nak cari yang hipotenus, punca kuasa semua sekali. Okey. Lepas tu tambah kedua-dua ni, iaitu 8 kuasa 2, semua kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kamu akan dapat, selesaikan yang dalam dulu, 8 kuasa 2, iaitu 8 kali 8, kita akan dapat 64. 64 tambah dengan 6 kali 6, 36. Okey, dia akan menghasil berapa? Ni akan menghasil 64 tambah 36, 100. Dah selesai belum? Belum. Okey. Belum. Di mana last kali X sama dengan punca kuasa 100 ni adalah punca kuasa 200 ni adalah 10 cm. Jadi kita dah jumpa X ni adalah 10 cm. Okey, 10 cm. Okey, cuba tengok soalan nombor 2. Okey. Kamu cari hipotenus dulu. Di mana hipotenus? Yang bertentangan dengan sudut 90. Jadi ini adalah hipotenus. Hipotenus adalah 25. Jadi hipotenus ialah 25 cm. Nak cari X. Jadi kalau nak cari X, maksudnya nak cari yang selain daripada hipotenus, kita tolak. Jadi nak cari X, kita buat X sama dengan punca kuasa, gunakan hipotenus kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2. Sama yang ni. Ini hipotenus kuasa 2 tolak C atau B kuasa 2. Jumpalah B atau C yang dicari. Kalau nak cari hipotenus, dua-dua ni tambah. Jadi selesaikan dia. Okey. 25 kuasa 2 berapa? 25 darab 25. Kita akan dapat 625. Tolak 7 kuasa 2, 49. Okey, cuba selesaikan. 625 tolak 49. Kita dapat 576. Okey, belum selesai lagi punca kuasa 2. 576, tekan kalkulator, kamu akan dapat 24 cm. Jadi jumpa dah X ni adalah 24 cm. Okey. Jadi yang penting hipotenus tu dia adalah paling panjang. Okey, cari yang ni pula. Mana hipotenus? X adalah hipotenus. Jadi X adalah hipotenus. Bila X adalah hipotenus, nak cari hipotenus, kita tambah kedua-duanya, iaitu 9 dengan 14. 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2.
Jadi berapa? 9 kali 9, 81. Tambah 14 kuasa 2, kita dapat 196. Okey, X sama dengan 196 tambah dengan 81, kita akan dapat 277. Punca kuasa dia. X sama dengan berapa? Okey. Iaitu X adalah 16.643. Banyak kan? Jadi kamu ambil 2 titik perpuluhan sahaja, iaitu X sama dengan 16.64 sahaja. Di mana 3 ni tak lebih 5, jadi dia tak perlu tambah 1. Jadi hilangkan yang 3 ni. Kecuali dia 4, 5, 5 naik 1, bundarkan lah. Kamu tahu kan, tiap-tiap 1 dulu. Masa sekolah rendah. Jadi untuk cari hipotenus, kamu kena tambah kedua-dua ni. Di mana 9 kuasa 2, 9 kali 9, 81. 14 kuasa 2, 14 kali 14, kita akan dapat 196 tambah 81, 277. Punca kuasakan dia. Punca kuasa 2, kita dapat 16.6 cm. Okey? Boleh? Okey. Soalan terakhir. Hitung panjang QS. Okey, ini penyelesaian masalah. Nak cari ni. Dari sini ke sini. Q ke S. Okey, nak cari macam mana? Dia bagi PS 6 cm. Okey, tengok lagi pembayang yang dia bagi apa. Dia bagi PR 26, QR 24. Jadi kamu rasa PR ni adalah hipotenus kan? PR ni adalah hipotenus. Jadi kita buat, nak cari, kita cari PQ dulu. Kita cari yang ni, kita dah ada ni, jumpalah yang ni. Betul. PQ sama dengan punca kuasa PR kuasa 2. PR ni hipotenus. PR tolak dengan QR. Jadi PR tu berapa? PR tu adalah 26 kuasa 2. QR adalah 24 kuasa 2. Jadi berapa nilai PQ kamu akan dapat? 26 kuasa 2 kali 26, kita akan dapat di mana? Iaitu 676 tambah dengan 24 kuasa 2, kita akan dapat 576. 576 tambah dengan 676, kamu akan dapat punca kuasa 1252. Okey. Jadi berapa nilai PQ ni? PQ akan sama dengan punca kuasa 1252 35. Oh, silap. Kenapa silap? Dekat sini silap. Nampak tak silap cikgu? Okey. Sini tolak, sini cikgu buat tambah. Silap. Sebab terkecuaian, biasalah. Okey. Kamu kena tahu kenapa dia tolak, sebab kita nak cari panjang ni. Panjang ni adalah bukan panjang hipotenus. Bukan panjang hipotenus bagi segitiga yang besar, bukan segitiga yang kecil. Segi besar, segitiga yang besar, hipotenus dia adalah PR. PR. Jadi nak cari yang bukan hipotenus, PR tolak dengan mana-mana yang kita nak cari. Jadi hipotenus dia adalah PR tolak dengan QR. Tolak, yang ni kena tolak, minta maaf. Okey, jadi cikgu ambil pemadam. Okey, minta maaf, cikgu ambil pemadam balik. Okey, ambil pen balik. Okey, dia adalah tolak. 676 tolak 576. Dia adalah 100. Okey, 100. Okey, lepas tu PQ adalah 10.
Okey, kita dah jumpa PQ adalah 10. Okey, lepas tu kalau kita nak cari sini, kita dah jumpa dah dia 10 cm. Okey. Lepas tu kita nak cari QS. Nak cari QS sama dengan QS ni hipotenus kah untuk segitiga kecil? Bukan. Hipotenus dia adalah PQ. Jadi PQ adalah hipotenus. PQ adalah hipotenus. Hipotenus tolak yang bukan hipotenus. PQ tolak PS. Okey, jadi PQ adalah punca kuasa dia. Okay, ini 10 kuasa 2. PS dia adalah 6 kuasa 2. Jadi 100 tolak 36. Kita akan jumpa berapa? 100 tolak 36. Kita akan jumpa 64. Jadi jawapan dia QS adalah punca kuasa 64 adalah 8 cm. Jadi inilah jawapan dia, 8 cm. Okey, jadi kamu kena tahu dalam soalan yang segitiga bertindih ni, kamu kena tengok di mana sudut 90 dia. Yang mana satu 90. Sudut untuk segitiga besar, sudut 90 dia dekat sini. Jadi hipotenus dia adalah PR. Untuk segitiga kecil, hipotenus dia adalah PQ sebab segitiga dia yang kecil di mana S adalah sudut 90, yang bertentangan dengan dia adalah PQ. Okey, sampai situ sahaja untuk kali ni. Okey, boleh faham ya? Okey, kenapa soalan ni pula ada perpuluhan cikgu? Okey, cikgu ulang dekat sini. Okey, yang hipotenus adalah X kan. Jadi kita dah tahu X. Untuk cari hipotenus kita kena tambah kedua-dua yang ni kan. Jadi kita tambahlah. Kadang soalan walaupun kamu dapat jawapan dalam bentuk perpuluhan, ada juga yang betul. Tapi kamu kena faham dia punya fundamental dia, iaitu asas dia. Okey, asas kepada teorem Pythagoras, di mana kalau kita nak cari hipotenus, kamu tambah kedua-duanya. Ingat dia kuasa 2 punca kuasa. Nak cari yang bukan hipotenus, kamu guna hipotenus, tolakkan dia. Itulah dia. Senang je hafal dia. Boleh? Sampai situ sahaja untuk kali ini. Salam.